dan puasa ni adalah untuk didik nafsu. Saya sedang buat dia punya gambaran besar tuan-tuan supaya kita nampak, oh ini proses dia. So macam mana saya nak didik nafsu? Ada dua proses. Macam mana saya nak didik nafsu? Ada dua proses. Yang pertama disebut siam, yang kedua disebut qiyam. Yang pertama disebut siam, yang kedua disebut qiyam. Siam adalah amal yang kita lalui di bulan Ramadan. Tujuannya adalah untuk didik nafsu. Kenapa didik nafsu? Sebab bila nafsu terdidik, maka lahirlah perbuatan takwa. Bila lahir perbuatan takwa, maka jadilah kita orang bertakwa. Bila kita jadi orang takwa, kita bebas daripada neraka. Semua yang saya kasih sekalian, bagaimana cara nak didik nafsu? Dua benda. Yang pertama siam, yang kedua qiyam. Siam adalah amal yang kita buat di bulan Ramadan untuk tahan diri kita. Dan di sini perlu mujahadah. Ya, siam adalah, katalah kita sedar kita ni pemarah. Kita sedar kita pemarah dan Allah tak suka orang pemarah. Sebab once kita marah, kita senang menjahanamkan diri kita, kita menjahanamkan orang lain. Maka kita sedar kita pemarah, maka kita mesti lawan di bulan Ramadan sifat marah. Mesti lawan sifat marah. Dia tak boleh bila rasa marah kita lepaskan marah. Kenapa? Sebab kita ada upaya melepaskan marah. Maka kerana pendatangnya puasa, sebab di bulan Ramadan Allah jadikan ibadah siam adalah saat kita sedar aku seorang pemarah, mesti ada mujahadah. Kalau kita selama ni pemarah, datang bulan Ramadan, Ramadan ini berkesan, kita dah jadi orang yang kurang pemarah. Di bulan Ramadan kita menjadi orang yang tamak, tetapi di bulan Ramadan kita bila rasa tamak, inginkan semua benda pada kita, maka kita kawal diri kita, maka kita sedang lakukan mujahadah. Itu fungsi Ramadan semua yang dikasih sekalian. Itu fungsi puasa yang utama. Dan contohnya lain, kita kadang-kadang kita rasa dalam hidup ni kalau best orang respect kita, orang hormat kita, kadang-kadang tuan-tuan kita minta orang respect kita dan benda tersebut berbahaya. Di bulan Ramadan kita buang, seperti Sayyidina Umar melatih dirinya untuk buang. Ya, tak sempat saya nak cerita, tetapi mungkin kita akan tengok senarai bagaimana Sayyidina Umar buat mujahadah. Sebab manusia tak sampai ke satu tempat melainkan mereka lakukan mujahadah. Sifat baik tak pernah masuk dalam hati kalau kita tak pernah mujahadah. Dan Ramadan adalah bulan terbaik. Apa saja tuan-tuan kita rasa nak mengata, kita stop. Bukan hanya kita kata, tetapi saat kita berpuasa, aku latih, aku tidak mengatakan perkataan yang boleh mencederakan orang lain. Maka di situ letaknya mujahadah. Setengah orang dia pulun baca Quran tetapi dia tak mujahadah menjaga perkataan. Setiap orang dia pulun tahajud malam tetapi dia tak memulun bagaimana mujahadah untuk membuang sifat mazmumah yang ada diri dia. Dua gabungan ni tuan-tuan, siam dan qiyam, barulah lahir didikan untuk nafsu. Baik, apakah yang dorong dua benda ini? Siam dan qiyam. Yang dorong dua benda namanya adalah imanan wahtisabah. Disebut oleh Nabi dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dan apakah landasan untuk kita letak dan lakukan gerabak ini tuan-tuan? Maka dua landasan untuk kita lalui bulan Ramadan, dia tidak lain dan tidak bukan dua benda. Yang pertama ilmu, yang kedua taubat. Dan mungkin di akhir ini tuan-tuan masih ingat tak? Sebab tuan-tuan dah nak keluar daripada masjid kan? Bila kita masuk di masjid, apakah doa yang kita baca? Apakah doa yang kita baca? Pertama kita baca adalah Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwab rahmatik. Tuan-tuan tengok dalam Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali, syllabus untuk seorang sampai pada Allah. Seorang takkan sampai pada Allah melainkan dia mesti lalui langkah pertama. Apa langkah pertama? Taubat. Tuan-tuan, kita ni sama dalam keadaan sekarang. Saya dan tuan-tuan berkongsi sikap. Apa sikap kita? Aku dalam masjid ini adalah sebagai seorang pentaubat. Tuan-tuan, saya ulang sekali lagi. Saya masuk dalam masjid ini adalah sebagai seorang pentaubat. Saya lakukan tahiyatul masjid sebab aku seorang pentaubat nak minta keampunan Allah dengan amalan tahiyah aku. Kita solat berjamaah mengikut imam. Kenapa kita lakukan? Sebagai seorang pentaubat. Sekarang tuan-tuan duduk dalam majlis ini untuk apa? Sebagai seorang pentaubat. Saya sedang bercakap, saya pencakap sebagai seorang pentaubat. Semua yang dikasih sekalian, Ramadan benda yang sama. Kita masuk ke bulan Ramadan, kita mesti masuk sebagai seorang pentaubat. Kita mesti masuk sebagai seorang pentaubat. Kenapa tuan-tuan? Kalau tidak, masakan Allah tulis dalam surah Taubah, sifat orang-orang beriman, Allah sebut yang pertama,
at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Tuan-tuan, apa yang pertama? Sebelum kita jadi abid, sebab bulan Ramadan orang selalu amal. Tetapi tuan-tuan, lakulah amal sebagai seorang pentaubat. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, saya takut saya lupa. Kita masuk lakukan tahajud malam sebagai seorang pentaubat. Kita tadarus Al-Quran sebagai pentaubat. Maknanya aku nak setiap huruf yang aku baca, aku diampun dosa oleh Allah. Dan tuan-tuan, kalaulah kita tak perasan lagi apa yang ulama nak sebut, tuan-tuan, kalau malam Al-Qadar, apa yang kita baca? Pada malam Al-Qadar, Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, apa ketika aku bertemu dengan malam Al-Qadar, apa yang patut ku baca tuan-tuan? Dan segala banyak zikir yang Nabi ajar dalam azkar. Imam Nawawi, satu perkataan yang diajar oleh Nabi kepada Aisyah, sebab Nabi nak sedarkan kita satu benda. Apa dia tuan-tuan? Innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekarang Nabi ajar Aisyah tentang taubat. Sebab malam Al-Qadar, pada malam kita lakukan ibadah, tapi platformnya adalah taubat. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau benda ni tuan-tuan, kalau kita tak perasan, dia akan jadi macam ni Ustaz. Ya? Ustaz dah berapa juzuk dah habis hari keempat ni? Baru 4 juzuk Allah. Ana dah 10 Alhamdulillah. Nampak tak tuan-tuan? Ibadat tanpa taubat, tanpa asas taubat, maka ibadat kita rasa satu kemuliaan. Ustaz daripada Mantin tolak sempat tahajud ya? Allahu Akbar. Ana walaupun tak daripada Mantin, tapi sempat juga Ustaz. Lepas tarawih malam tadi, dapat tidur dalam lebih kurang setengah jam Ustaz. Pulun nampak tak tuan-tuan? Ibadat kalau tanpa rasa taubat, kita mula tiba-tiba rasa mulia dengan ibadat. Ini yang berbahaya tuan-tuan. Ini lebih berbahaya. Ya? Jadi sebab itu apa yang lebih kurang sedikit saya sebutkan tadi, itulah proses Ramadan kita. Dan akhir sekali, kita semua adalah untuk membebaskan kita daripada neraka Jahannam. Dan tuan-tuan, saya takut saya terlupa. Tuan-tuan kenal Usain Bolt? Usain Bolt. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau kenal tu saya kata rasa bersalah ya. Takut yang astaghfirullahalazim Ustaz, ni Masjid Al-Falah Ustaz. Kenapa nama Sayyidina Omar tu tak apa, tapi nama lain Ustaz sebut? Tuan-tuan, kalau Usain Bolt tuan-tuan, kita suruh dia berlari, on your mark, ready, go. Tuan-tuan setuju tak dia tu hebat tuan-tuan? Di bawah 9 saat kata Ustaz Amin ya. 100 meter, jangan di sini saja nak dakwa. Ana pun terror juga Ustaz. Kan? Mencecet kalau nak dibanding dengan Usain Bolt. Kenapa dia kuat tuan-tuan? Tolong cerita kat saya, kenapa dia kuat? Kita muhasabah, kenapa dia kuat? Ada sampai terlampau kagum pula dah. Ya, sampai tak boleh nak cakap. Kenapa terlampau kuat tuan-tuan? Kenapa dia kuat? Dia berlatih kan? Dia determination yang begitu tinggi, disiplin yang tinggi, betul tak tuan-tuan semua? Baik, dengan sebab itu Masya Allah dia pecahkan rekod di bawah 100 meter di bawah 9 saat. Baik, semua yang saya kasih sekalian, cuba saya, try me. Panggil Usain Bolt kat sini. Kita bagi 100 meter. Ni 100 meter kot ya. Dalam dewan. Kita suruh lari daripada hujung ke hujung tuan-tuan. Ya, kita cari sikit-sikit, insya-Allah kita kontak dia lepas ni. Usain Bolt, sebab nak test saya tuan-tuan. Mungkin saya salah. Okey, dia lari di sana sampai ke hujung sana tuan-tuan untuk tengok dia boleh pecah rekod atau tidak. Ya. Ketika kita kata on your mark, ready. Sebelum dia go tuan-tuan, tolong ikat kat kaki dia bola besi. Dia yang prepare, dia yang determination yang tinggi, disiplin yang tinggi. Sekarang tambat bola kaki, suruh dia lari tuan-tuan. Dia boleh pecah rekod tak? Tengok kat sana. Jangan tengok saya, tengok sana tuan-tuan. Dia boleh pecah rekod tidak? Jangankan pecah rekod, nak lari 10 meter tak mampu. Itulah saya, itulah anda, itulah kita semua dalam keadaan kaki tertambat dengan dosa yang begitu banyak. Kononnya nak memecah rekod di bulan Ramadan. Sebab tu ulama ajar tak dapat tidak kena pecahkan. Jadikanlah seorang pentaubat, masuklah dalam masjid sebagai pentaubat, lalui Ramadan sebagai pentaubat. Sebab bila kita pentaubat, baru kita nak buang dosa kita, barulah kita boleh berlari. Kita nak menuju ke garisan penamat dengan cemerlang, tetapi berbola dosa masih ada. Dan tuan-tuan, apakah bola besi paling berat di kaki kita tuan-tuan?
Saya jawab saja tuan-tuan, adalah dosa seorang anak pada mak dan ayah. Saya ulang sekali lagi, dosa saya pada mak dan ayah itu berbola yang paling besar. Yang syaitan biuskan kepala kita, benda ni tak penting, benda terpenting dianggap tak penting. Saya Ustaz kan, kita buat usrah, orang berhijrah ni ramai lah Ustaz, ya? Dan kemudian saya minta apa yang nak buat, saya nak buat ni, saya nak tahajud, saya nak sedekah, saya nak berjuang, saya nak berdakwah, bla 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 bla. Tak ada dalam senarai saya nak buat baik pada mak dan ayah. Sedangkan benda yang Allah tengok pada saya setiap hari, apa kamu buat baik pada mak dan ayah. Jangan siapa di sini beralasan mak saya dah meninggal 20 tahun yang lampau. Selagi kita hidup, Allah nak tengok apa setiap hari kita buat baik pada mak dan ayah. Dan kita dilupakan perkara tersebut. Sebab mak ayah ni Ustaz, kalau mereka masih hidup, saya tak buat apa pun. Tak buat apa pun dosa tuan-tuan. Cuba bayang seorang ayah yang rasa, ya Allah, anakku lupa kat aku. Mak, anakku lupa kat aku agaknya ya. Sebab mungkin sibuk sangat bisnes. Perasaan tu datang tuan-tuan, kita dah berdosa. Dan hari ini kita bersimpuh di dalam mihrab, merasai bahawa kita begitu kudus menjadi ahli syurga. Maka sebab tu saat kita muhasabah tentang dosa, barulah kita sedar Ramadan inilah peluang untuk kita menghapuskan semua dosa-dosa tersebut. Semoga Allah memberikan pertolongan dan bantuan buat saya yang fakir dan kita semua yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Itulah sedikit perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli yang mana menjentik hati kita untuk merebut sebaik dan juga sebanyak mana pun kebaikan dan pahala di dalam bulan Ramadan. Dan begitulah suasana yang ada dalam bulan Ramadan, majlis ilmu, dalam TV pun ada program agama, media sosial perkongsian agama. Jadi rebut perkara-perkara yang baik agar kita sentiasa mendapat nikmat di dunia dan di hari akhirat. Saya nak recap buat kesimpulan ataupun ambil sedikit poin-poin daripada Ustaz Zul Ramli. Yang pertama dimulakan dengan bismillah. Ini peringatan kepada kita, kita keluar kejap lagi, apa yang kita buat dengan nama Allah, dengan nama Allah, maka itu satu pahala kepada kita. Dan kita diberitahu oleh Ustaz Zul Ramli, berkat ini duduk dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana rahmat Allah adalah berkat. Dan dalam hidup kita juga, kita kena berusaha ambil berkat itu sendiri. Umpamanya kisah pisang tadi, orang pergi tak tentu semua boleh dapat pisang, tetapi orang yang ambil sahaja. Bebaskan diri kita daripada neraka kerana jangan jadikan mindset kita sebagai ahli syurga semata-mata. Umpamanya kisah Omar yang takut untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang disebutkan. Mujahadah untuk mendapat berkat, siam dan qiyam adalah satu formula untuk mendidik nafsu kita. Dan penting dalam bulan Ramadan iman wahtisaba, iaitu iman dan taubat. Dan langkah pertama bagi seseorang untuk menjadikan agamanya adalah agama yang sempurna dimulakan dengan taubat. Kita ditambah pula dengan kisah Usain Bolt, yang mana pada ketika itu kita bayangkan tak ada apa yang boleh menghalang untuk dia memecah rekod setiap kali dia berlari. Tetapi rupanya kalau diikat bola besi di kaki, umpama kita rasa kita mampu, tetapi sekiranya ada bola besi berat di kaki kita, itulah bebanan pahala yang akan melemahkan kita. Dan banyak lagi yang sama-sama kita boleh dapat, sama-sama input yang boleh kita kongsikan. Banyak poin-poin yang saya dapat tulis pada pagi ini. Saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat sebarkan maklumat, informasi berguna Ramadan pada subuh hari ini kepada rakan-rakan yang lain. Dan Ustaz, disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang solat subuh, kemudian berzikir, kemudian melaksanakan solat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala umrah Ustaz. Jadi kalau kita ni teringin ataupun rasa macam cemburu sangat dengan sahabat dan saudara-saudara kita yang lain melaksanakan ibadah umrah, kita juga boleh mendapat pahala yang sama dengan melazimi. Lepas subuh, kita duduk berzikir. Zikir itu juga, ini majlis ilmu juga satu zikir. Kemudian naik saja matahari, kita bangun solat 2 rakaat, maka dapatlah pahala kita, pahala satu umrah. Ini cukup hebat, cukup besar. Jadi gunalah kesempatan yang ada, gunakan keberkatan masa yang ada, kerana masa ini adalah cukup singkat bagi orang yang lapar dengan segala amal ibadah. Sangat singkat, sangat sekejap. Dan begitulah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Terima kasih kepada Ustaz Zul Ramli, terima kasih kepada Al-Fadhil Imam, terima kasih kepada semua yang hadir, tuan-tuan dan puan-puan, bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kita terus sentiasa menggarap cinta kita kepada Allah, mendekatkan hubungan kita dengan Allah, dan terus menikmati kebaikan ini hingga ke syurga. Wallahu alam. Saya ucapkan banyak terima kasih pada tuan-tuan puan dan seluruh yang menghadiri dan yang menjemput. InsyaAllah kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Terus hidupkan
di masjid yang serba indah ini, dan insya-Allah ada masa kita bertemu lagi. Mohon ampun dan maaf jika ada kekurangan dan kesilapan daripada pihak kami. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Tamatlah sudah berbicara kita pada pagi ini. Pihak masjid mengucapkan jutaan terima